Perkongsian istimewa di MHI Isnin 24 Julai. Evolusi seni sulaman, dahulu seni sulaman tekad, kini ada pelbagai. Daripada teknik mengait, crochet, punch needle dan terbaru tufting. Jom tengok bagaimana caranya. Dan bersama dua pemenang anugerah bintang popular berita harian ABPBH 35. Nantikan kemunculan mereka. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam Hanif. Hari ini itulah dia antara topik yang kita akan bawakan kepada anda semua, iaitu mengait. Betul. Punch needle ataupun evolusi sulaman ni. Daripada awal dulu kan kita nampak ibu-ibu kita ataupun mereka yang lebih tradisional dengan menggunakan peralatan tradisional, tapi semakin lama semakin diperbarui dengan pelbagai teknologi. Betul. Hari ini menariknya kita akan tunjukkan satu persatu yang mungkin dah terlupa sebab dah ada teknik tufting tu. Teknik yang terbaru. Mungkin mereka tak tahu yang sebenarnya asalnya daripada kaitan tradisional. Mengait lah ya. Tradisional. Mengait lepas tu menggunakan needle dan kemudian ada teknologi-teknologi yang baru juga dalam memastikan bahawa seni ini terus berkembang dan ada evolusinya, dan berbagai perkongsian kami nak bawakan kepada anda, dan ramai sekali tetamu akan kami bawakan sekejap saja lagi, dan semuanya bunga lah tu yang saya suka tu. Okay. Semuanya bunga. Sambil tu Hanif, jangan lupa untuk saksikan kami stream secara HD langsung kita bawakan di tonton.my. Selain daripada anda boleh juga pergi ke Facebook kami MHI TV3, boleh titipkan juga komen. Kalau mungkin anda antara artis sulaman yang kita tak kenal, ada idea-idea ataupun persoalan yang anda mungkin berminat nak bertanya bersama dengan artis sulaman yang kita bawakan di studio nanti, boleh sama-sama turut serta dalam perkongsian kami. Okey, jom kita nak kongsikan beberapa perkembangan yang berlaku dalam negara kita, terutamanya kita mulakan terlebih dahulu dengan keadaan cuaca di sekitar ibu kota. Saya refresh kejap. Ini yang terbaru dan terkini dari jam 9.30 pagi. Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kanga dan dipahamkan hampir ke semua bandar-bandar utama pada pagi ini dalam keadaan cuaca yang baik. Alhamdulillah, insya-Allah. Kuala Terengganu lah ada sedikit hujan, tapi apapun kita harapkan yang terbaik. Ayuh kita saksikan di bahagian bawah ni, tiada amaran hujan lebat berterusan, juga tiada amaran ribut petir yang dikabarkan pada hari ini, yang dijangkakan pada hari ini. Apapun anda boleh kongsikan juga bagaimana keadaan semasa di kawasan anda, supaya ramai yang mungkin menyaksikan ini boleh merancang perjalanan dengan lebih baik. Hari ini hari Isnin, jadi mungkin permulaan hari untuk menyelesaikan isu-isu ataupun tugasan-tugasan kita. Jadi kita bantu antara satu sama lain, insya-Allah. Okey, selain daripada itu, dan ini berita dan juga perkembangan yang duka. Semalam Satu Malaysia telah pun mendapat perkabaran ini bahawa Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub meninggal dunia pada jam 9.23 malam tadi, dan ini telah pun disahkan sendiri oleh anak andanya. Dan ini satu perkara yang sangat-sangat menyedihkan dengan kehilangan pada ketika ini, dan kami di Produksi Malaysia Hari Ini dan TV3 menzahirkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham, dan mari sama-sama kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga urusan pengebumian Allahyarham dipermudah pada ketika ini, dan untuk pengetahuan semua, pada ketika ini jenazah telah pun tiba di Masjid Jami' Datuk Haji Noh Gadut, Serkat Pontian, Johor untuk disolatkan di masjid sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Jalan Sulong Serkat, dijadualkan pada jam 11 pagi nanti. Baik. Kita harapkan agar anda teruskan bersama dengan kami untuk topik iaitu mengait ataupun merajut. Ini dia Malaysia hari ini ataupun MHI dengan lambang baharu. Dia macam tak kena kalau buat macam ni ni. Awak dia kena berjalan sedikit. Ya, round one. Anif, sikitlah voice over. Okey, ini yang pertamanya lah sebab ini seni daripada Malaysia ini MHI. Tufting. Ini menggunakan teknik tufting. Yang mana teknik yang terbaru, yang kabarnya ini merupakan teknik yang tidak perlukan kemahiran yang begitu tinggi dalam sulaman. Maknanya kalau anda mungkin tidak ada basic skill, anda juga mampu untuk menggunakan pistol tufting. Jadi kita akan menyaksikan pelbagai lagi evolusi sulaman yang akan kita mulakan dengan trivia untuk mengenali bagaimana sebenarnya asalnya teknik sulaman ini diperkenalkan kepada kita semua. Yang minat tahulah, yang tak tahu macam saya ni, jom kita ambil tahu berkenaan dengan teknik ini. Mengait, merajut atau merenda ialah proses seni sulaman menggunakan benang dan juga serat.
Kesemua kaedah ini boleh menghasilkan pelbagai produk kraft tangan kreatif seperti beg, topi, sarung tangan, kapet dan banyak lagi. Malah pakaian juga. Dalam seni kraft tangan sulaman, merajut atau mengait lebih dikenali sebagai knitting dan merenda pula ialah crochet. Dahulu seni sulaman popular adalah seperti tekad yang menggunakan benang emas dan dijahit pada kain baldu. Merajut biasanya menggunakan 2 jarum dengan saiz yang sama. Satu jarum memegang kerja yang siap dikait, manakala satu lagi menyulam benang untuk baris yang seterusnya. Penggunaan benang dalam proses merajut juga tidak begitu banyak. Selain itu, merajut biasanya menghasilkan kain yang lebih nipis dan ringan. Crochet atau merenda pula adalah cara untuk menghasilkan kain atau seni sulaman dengan menggunakan jarum bercangkuk bagi membentuk dan menenun benang. Merenda menggunakan lebih banyak benang daripada mengait, sekaligus menghasilkan kain yang lebih tebal dan berat. Selain itu, merenda biasanya mengambil masa yang lebih lama daripada merajut. Merenda juga lebih mudah dan kurang mengambil masa untuk belajar. Ya, itu dia. Ini kita bawakan secara langsung di studio. Yang sedang mengait ini merupakan bunga kecil yang mungkin ini adalah nampak ke? Ini yang dah siapnya. Okey, kita bersama dengan Jangan sedih, macam sedih tak nampak awak yang kita bersama dengan Kamarul Akmal Nadiha Matluki, artis sulaman mengait. Mengait dulu. Mengait dahulu. Mengait ni macam tradisional sikit lah. Ini antara permulaan juga kepada evolusi sulaman ini. Dan baru berusia 24 tahun. Tadi kita dah tanya sikit lah. Maksudnya melihat dari kecil ibunya mengait. Teruslah belajar. Hebat jadi sebegini ya. Ya. Dah berapa lama mengait? Kalau untuk yang betul-betul serius, dalam 2-3 tahun. Okay. Kalau yang dari tak serius tu? Dari tak serius daripada 5 tahun. Dari 5 tahun? Maknanya main-main dah start pegang, ini kita panggil jarum dia ke? Jarum dia dah start pegang jarum dan sebagainya start umur 5 tahun. 5 tahun. Okey, untuk orang yang mungkin baru nak mula dengan teknik ini, apa-apa barang-barang yang perlu ada ni? Pertama sekali kita kena ada jarum lah. Jarum dia ada banyak saiz. Yang pelbagai ni? Saksikan tuan-tuan, ni bahan-bahannya. Adik tenang ya ni. Kemudian? Okey, dia ada pelbagai warna, maknanya dia menunjukkan kefungsian yang berbeza. Dia ada saiz dia yang berbeza. Saiz dia yang berbeza. Jadi ada 2 jenis tu, yang color silver tu untuk yang seperti mana awak pegang. Yang silver tu dia lebih kepada saiz yang lebih kecil sebab kita ada benang yang halus-halus. Okey, baik. Dan kalau kita tunjukkan jarum tu, ni dia. Ada 2 jenis berwarna dan juga warna silver, tetapi yang bezanya sebenarnya kalau anda perhatikan betul-betul bentuk dia sama ya. D ni nama yang lebih senang untuk kita panggil Kamarul Akmal ni lah. Nama artisnya D. Jadi D mungkin boleh kongsikan yang mana satu jarum yang sentiasa digunakan. Semua memang yang kat tangan awak tu lah. Yang ini saya gunakan memang daripada saya kecil lah. Jarum yang ini. Dia boleh kenal jarum saya yang boleh mana? Sebab dia dah Dah tulis nama? Tak pun. Dia dah nampak season. Nampak season. Sukar tak Di untuk mempelajari teknik mengait ni? Basic mula-mula sedikit susah, tapi kita kena praktis. Bila kita praktis baru kita dapat cara untuk pegang, cara nak grip dia. Okey, ajar ni. Okey, contohlah kan kalau kita nak buat topi, kat mana pangkalnya terlebih dahulu nak dimulakannya? Pangkalnya dekat tengah-tengah ni. Okey, maknanya dia akan buat mula-mula ni dulu. Yang kita panggil ni sebagai betul lah pangkal lah. Pangkal. Dan lepas tu baru kita siapkan di hujung-hujung sampai ke bawah. Jadi kalau contoh saiz ini ditempah lah ditempah. Saiz ini akan diambil terlebih dahulu untuk kita tahu berapa banyak dan keluasan yang dilakukan. Okey. Berapa lama dia ambil masa untuk siapkan topi ni contohnya? Topi ni dalam 3-4 hari juga. Muat ke kalau saya pakai? Itu saiz budak. Saya budak ni. Saya budak. Awak mak budak. Maknanya saya boleh jadi budak lagi lah. Okey, tak adik jangan buat muka macam tu. Sabar. Okey. Comel, cantik. Dan ada pelbagai lah. Okey, yang awak sedang lakukan ni adalah
Ni saya buat bunga yang ni tadi. Bunga. Ni lebih mudah maksudnya asas lah. Asas. Okey, contoh yang saya paling boleh ke saya ambil ni? Boleh. Dia akan terjatuh sikit lah teddy bear tu. Ini memang kalau kita pergi ke rumah makcik-makcik kita, ibu-ibu kita, ini memang takkan tertinggal lah. Betul. Ini orang macam mana dapat ni, tak jumpa pun. Dia macam tu. Sekarang mungkin trend ini dinaikkan semula. Nampak dapat perhatian ramai bila kotak tisu ni disalutkan dengan sulaman ni. Kalau macam ini berapa ringgit contohnya kalau tempah? Bersama dengan juga ada ikut design. Okey. Lain design lain lah. Okey, kalau yang ini berapa? Yang Anim pegang ni. Ini lebih kurang dalam 50 ke 60 juga kalau design macam ni. Wow. Sebab Sehari boleh siap? Tak boleh. Tak boleh ni. Tak boleh. Saya berapa tengok hari yang ni? daun-daun ni pun. Berapa hari nak siap kotak tisu ni? Kalau betul-betul kita menghadap daripada pagi sampai ke malam, lebih kurang dalam 2-3 hari juga. Itu paling laju lah. Okey, ini pula anak patung. Kalau kat depan ni, kalau anda tengok di studio pun banyak anak patung yang telah pun disiapkan. Saya kira ini antara forte kamu yang kesukaan Adi buat betul. patung ni. Wah, itu anak patung tu dalam dia akan ada sponge dulu Ada kapas dia. Ada kapas dia lah. Okey, Dik. Okey, itu apa? Anif. Ini patung lah kan. Ini Pikachu. Lagi Anif. Kita pun suka tengok ni Pikachu. Ini Lagi Anif. Ninja. Ini panda. Patung ni pun ada tempahan juga. Ada. Jadikan keychain macam tu. Betul. Ini jeli lidah ya. Nakal dia ni ya. Okey. Baik. Sangat comel. Sebagai permulaan lah, maksudnya sebab awak masih muda ni, melihat kepada seni mengait kan. Ini awak menjadikannya sebagai kerjaya kan. Ya, betul. Okey. Melihat masih banyak permintaan pada ketika ini. Masih banyak. Banyak sebab dia dah naik semula kan. Ya, betul. Ini merupakan trend terkini. Ada yang meminati crochet ni lah yang kita katakan ni. Tengok dalam dia sponge yang berbeza. Jadi peralatan-peralatan yang anda perlu tahu bagaimana? Ke memang dia dari satu tempat untuk kita dapatkan semua peralatan-peralatan ni. Senang tak dapat? Dan sebagainya ni. Kalau sekarang lagi mudah sebab kita tak perlu nak pergi ke kedai ke apa ke, tak perlu sebab sekarang kalau jauh-jauh kan kedai kan kita online je semua. Betul. Okey, dan ini baju baby. Sangat comel. Ni awak buat juga? Ya, saya ada buat tempah ke untuk anak saudara sendiri? Yang itu saya bagi hadiah dekat Bagi orang. hadiah. Yang Okey. yang Dalam patut orang tempah. banyak-banyak tempahan yang paling sukar awak pernah hasilkan yang bagaimana ni? Ke semua senang cara? Tak, semua tak senang. Antara yang susah juga yang ada gambar tadi, patung warna purple tu sebab dia besar. Okey, yang tadi yang ada muffler tu. Ya betul. Okey, ini apa? Ini nak buat apa? Itu kita buat bunga tulip. Bunga tulip. Okey, bagaimana untuk mengetahui teknik ataupun step yang tertentu? Sebab kadang-kadang ada yang di antara kita tempah yang baru kan, yang dia tak pernah buat lagi. Jadi macam mana dia dapat tahu teknik untuk melakukan sesuatu baru punya image? Sekarang moden tau. Kalau macam dulu kita nak belajar satu pattern tu kita kena beli buku. Tapi kalau sekarang dah ada banyak platform yang kita boleh cari. Contohnya kita boleh cari free pattern dekat Pinterest, kita boleh cari dekat YouTube. Tapi kalau untuk pattern-pattern yang tak ada, kita kena reka sendiri. Awak menggunakan kreativiti sendirilah. Benang pun ada macam-macam benang ini yang Besar sikit. Besar. Tapi ini untuk buat apa? Contohnya kalau ni. Lobak ni menggunakan benang ni. Lobak ni berapa ringgit? Dah ada yang berminat ni. Dah ada yang berminat. Berapa ringgit lobak ni? 20 ke 30 juga. 20 ke 30. Mes sini. 20 ke 30 bagi mereka yang nak beli lobak. Kalau kotak tisu ni kita jual 50 ke 60 ringgit. Boleh PM saya ambil untuk dapatkan lah, scan QR code. Ya. Okey, Di, sebab ramai sangat yang bertanya dan mereka nak tahu kat mana boleh lakukan tempahan. Yang paling mudah sekali bagaimana untuk menghubungi Di? Ada dua cara. Satu dekat IG ataupun dekat TikTok saya. Okey, ni dia Instagram Di, boleh follow Di Crochet. Kat situ boleh juga lakukan tempahan. Boleh pilihlah desain-desain yang ada di situ ataupun mungkin kalau ada desain tertentu boleh bagi Di juga kan? Boleh juga. Awak boleh usahakanlah ya. Okey. Ya, itu dia. Yang ni alas meja. Alas meja pun cantik. Alas meja ni dah sama baju, dah sama warna dengan baju saya pakai hari ni. Dah ni? Yalah. Awak boleh terus belilah tu. Dia dah macam one set ya.
Okey, ini dia teknik crochet ataupun mengait yang saya kira lebih tradisional daripada teknik-teknik yang kita bawakan hari ini di studio. Kita nak ke teknik seterusnya? Jom kita. Terima kasih Di. Kita nak sambil bergabung tahu sebelah mengaitlah. pula. Okey. Mengaitlah apa-apa bunga yang cantik boleh saya bawa balik nanti ya. InsyaAllah. Bolehlah dia nak pujuk. Nak bunga. Tak, salah. Kita nak ke sebelah pula. Assalamualaikum. Ya. Okey, ni teknik apa pula ni kita kepada evolusi sulaman ni? Ini nama dia adalah punch needle. Punch needle. Tapi kita perkenalkan terlebih dahulu. Namanya Wan Nur Atika Wan Abdul Halim, artis sulaman punch needle kita. Ya, ataupun lebih senang kita nak panggil apa? Ika. Okey, Ika. Hari ini kita nampak kalau tadi bersama dengan Di, dia ada satu jenis saja, cuma lain beza saiz dia. Cuma kita nampak untuk punch needle ni dia ada beberapa bentuk jarum yang berbeza. Ya, betul. Fungsi pun berbeza. Okey, mungkin nak perkenalkan daripada peralatan dulu. Peralatan dia adalah ni kita panggil needle pen. Okey, sebab tu dia panggil punch needle. Okey. Berbeza dia ikut saiz. Kalau kita menggunakan saiz benang besar, kita pakai needle besar lah. Kalau macam saiz kecil, kita pakai saiz kecil. Lepas tu dia ada nombor tu adalah function untuk kita punya panjang benang. Panjang benang ni kalau kita nak panjang, kita adjust lah. Kalau macam kita nak panjang di bahagian belakang? Yes, betul. Depan. Oh, depan. Dia ada nombor-nombor tuan-tuan? Betul. Okey, yang ini, yang kecil ni? Yang ni, kalau kita nak tukar needle dia. Ni dia punya attach. Kita boleh attach dia dekat sini. Sebab tengah halus kan. Yang ni besar sikit. Ini badan dia. Yes, betul. Kira ni pertukaran saiz. Ini tak sesuai dengan orang yang takut jarum? Alamak. Tak juga. Boleh je? Boleh je sebab kita kena berhati-hati, kita just pegang hook ni. Kita jangan pegang kat bawah. Kalau kat bawah nanti terkena. Terkenalah. Okey. Memang kita tunjuk cara dia. Cara dia senang saja, just punch je. Okey, kita ni ke depan. Okey, masuk. Tapi kita kena jaga jarak. Kita jangan terlampau besar sangat dia punya tebukan dia. Kalau jarak antara tebuk dia yang kita kena jaga. Betul. Kalau kita terlampau dekat, takut kita terdouble tebuk. Nak cuba? Okey, boleh cuba. Boleh, senang je. Kalau terdouble tebuk ni dia boleh repair balik? Boleh. Tak ada masalah. Tak. Bismillah dulu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ke depan. Dia punya ni kena ke depan. Ni yang tajam. Yang tajam dia kena ke depan. Dia punya okey. Terus ke depan lagi. Kau. Senang je kan? Tapi kalau macam contohnya dia ada part yang susah tu disebabkan jarak saya yang salah lah. Jarak yang salah ataupun pastikan jarak yang selamat lah ya. Betul. Dia dah shock lah. Dia dah shock. Nak check. Salah. Tak apa, boleh. Tak apalah, hasil saya buat tu 2-3 tu nampak lah. Maknanya dia kena lukis terlebih dahulu. Yes, betul. Step dia lukis and then punch. Okey, biasanya berapa lama dia ambil proses untuk lakukan satu-satu karya ni? Okey, dia depends pada design. Kalau macam design tu macam ni dalam 40 minit. Tu 40 minit? Yang lebih lama? Lebih lama 2 jam. Contoh kalau yang ini ni nak habiskan berapa lama ni? Satu ni. Yang ni 40 minit. Kalau fokus semua boleh je 40 minit. Jadi dia perlu ada kayu ni. Sebab dia perlu ada kayu ni. Dia ikut kebesaran yang final produk yang kalian nak buat lah. Okey. Jenis kain ni? Kain ni linen cotton. Sebab linen cotton ni dia punya halus, sebab kita pakai benang halus dan needle halus. Kalau macam kita pakai jarum besar, kita kena lebih tebal, lebih lubang dia besar. Maksudnya kalau tadi kita mengait kan bersama dengan Di dan awak buat punch needle ni. Okey, kalau saya tengok seninya mungkin lebih kurang sama tapi nampaklah berbeza dia. Masa bila yang kita akan berminat untuk order yang macam tu? Masa bila kita akan mencari untuk seni-seni yang macam ni? Kalau macam crochet tadi tu, mengait tu dia lebih kepada macam daripada benang dia jadi bentuk. Kalau macam ni dia kita punch gambar dia lebih pada gambar tu pasal ilustrasi gambar lah. Kalau macam nak decoration ke betul. Yang hadiah lah. Terus sekali saya nampak kalau mereka yang buat tempahan untuk punch needle ni nak bagi penghargaan, hadiah kan. Kadang-kadang nak menyambut kelahiran bayi, nak menunjukkan ada kenangan kat situ untuk gambar dan perkataan dah macam biasa kan. Jadi mereka tempah punch needle ni, it's a boy or girl lah, kat depan ni ada banyak lah. Tapi jadi, memang kebanyakan memang nampak temanya sebegini ataupun
tak kisahlah nak bagi tunang pun ada kan kadang-kadang. Boleh je. Tunang. Jadi kalau satu ni tempahan dia berapa ringgit? Kalau macam ni 45. Yang paling besar RM45. Dia tengok design. Oh, lepas tu dia kena gunting depan dia. Yes, betul. Kita kena ejakkan. Kat sini kan macam kita terlebih-lebih tu kan. Boleh gunting. Oh, jadi sebenarnya yang diambil yang depan ke belakang? Yang belakang. Hasil akhirnya yang belakang ni lah. Hasil akhir dia yang belakang ni. Jadi anda akan gunting terlebih dahulu untuk kemaskan. Betul. Walaupun kita buat di hadapan tadi gambar dia, tapi sebenarnya hasilnya nanti anda akan dapat saksikan di bahagian belakang ni. Bahagian belakang yang belakang. Dia depends pada design lah. Mana yang cantik lah. Ini yang belakang kan? Betul. Kalau macam ni kita nak flat kan. So kita akan ambil, kita adjust lah. Dia ada rambu-rambu ni ataupun yang flat. Kalau yang flat tu yang belakang ni. So nanti kita just adjust depan. Betul. Oh, faham? Okey, itu dia. Kalau adakah sama yang benang tu? Sama. Sama. Adakah Ika buat kelas juga untuk mengajar mereka yang baru, newbie? So far tak ada. Cuba kalau macam dekat TikTok tu saya share. Diorang akan tanyalah Q&A. Kat situ kan senang kan kita nak reply by video kan. Apakah TikToknya, IG-nya? Inilah dia. Hasil tangan. Awak buat crochet juga? Ya, saya buat crochet juga. Buat crochet juga. Jadi macam, tu bag yang terkini kan? Ramai juga orang kecil tu kan? Yang kecil tu. Okey, macam-macam ada. Anda boleh saksikan Instagram yang kita sedang kongsikan bersama dengan anda. Kalau berminat yang dipanggil sebagai punch needle sulaman ini, Hanif pun nampaknya macam dah berminat tapi adalah kekekokan di situ. Tapi tak apa. Practice make perfect, Hanif. Ustaz dah salah. Terima kasih kepada Ika dan juga Di bersama dengan kita untuk sesi yang pertama ini. Sama-sama. Pengenalan Hanif. Hanif pun sekarang dia dah ada satu lagi title, pengacara dah, pengulas sukan dah. Lagi satu artis sulaman. Artis sulaman. Dia dah ada. Lepas ni saya nak buat yang tough tu pula. Tough tu. Dia ada evolusi dia kan. Okey, tafting pula akan bawakan kepada anda. Kita berteriak seketika terus bersama kami di Malaysia hari ini. Yap, kembali bersama kami. Okey, kita nak terus kongsikan bersama dengan anda. Ini teknik kepada evolusi sulaman yang seterusnya. Betul. Ini adalah tufting ya. Nim boleh buat ni Nim? Nampak macam boleh. Nampak macam boleh sebab apa yang buatnya pun Jin namanya. Nampak macam steady kat situ. Nampak. Okey, tapi sebelum tu kita nak perkenalkan tetamu kami di studio. Kita bersama dengan Jin ataupun Su Jin T, lebih kenal sebagai Jin, dan juga Alia Irdina di sebelah sana. Irdina juga sedang melakukan teknik tufting yang sama, cuma gambar yang berbeza. Dan kita ada Tasha di sini, di belakang ni sebagai pembantu, juga turut bersama-sama dengan kita nak mengenalkan teknik tufting ataupun teknik yang terbaru. Okey, Jin, tufting ni sebenarnya apa tekniknya kalau awak kongsikan? Dia actually sama dengan jahit saja. Just that kita jahit, instead of jahit macam ni, now kita jahit straight up. Straight up. Okey. Menggunakan mesin ni lah ya. Yes. So macam manual punya mesin baju lah. Itu steady kan. Yang ni you can bawa everywhere you want. Okey, maknanya bila contohnya menegak ni, adakah ianya akan mengikut kepada corak ataupun tak? Corak contohnya bunga ni perlukan tegak lah. Tapi lepas ni awak akan ikut yang alur ke kiri pula. Nanti bila dia pusing-pusing. So kita boleh pusingkan kain ni. Okey, cuba buat yang bukan menegak. Direction yang bukan menegak. Tunjuk tak ada masalah. So tangan kena steady lah. Tangan kena steady, betul. You kena bawa gun itu ke tempat you nak. Tapi berapa lama kita nak menguasai teknik ni? Adakah newbie ataupun mereka yang baru pun boleh menguasai teknik sebab ni? Ini baru kan. So majority yang buat sekarang semua newbie je. Macam mana awak bermula dengan teknik tufting ni, Jin? So sebab I minat crafting kan. So MCO tengok social media banyak yang ini. So I pun beli satu cubalah. Dari PKP tempoh hari lah. Yes. Okey. Saya rasa ni senang saja kan. So
Sebab bila kita tengok dia punya teknik dia nampak macam senang. Hanif, tak boleh saya cuba ke? Boleh. Hanif kalau menembak dia memang sharpshooter. Betul. Okay. So when you menembak, one thing you must make sure yang ni gun ni mesti masukkan dalam kain tu. Masuk dulu. Masuk Maksimum. Maksimum. Kena tekan and then you press yang ni. Sambil press. Yes, and then ke atas. Senang kan nampaknya? Okey. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan mengambil yang bahagian anda saksikan ni tau. Kita akan mengambil juga bahagian di bahagian belakang. Maknanya finishing produk ni di bahagian belakang. Nampak jadi ni? Betul. Nampak jadi. Okay, kita try yang dia ada saiz benang yang berbeza ke? Ada. So ada bukan saiz tapi quality material. So ada cotton, ada yang acrylic, ada yang wool. Jadi yang Anip sedang gunakan ni material acrylic. Acrylic ni antara range yang tengah-tengah. Tengah-tengah. Dia tak soft sangat tapi dia sedap lah. Strong enough. Terus tak jadi. Ini contohlah kita yang tak berapa pandai ni ya. Anip tadi Anip buat apa ni? Apa yang berlaku ni sebenarnya Jin? Saya pun tak faham. Saya pun tak nampak. You cuba sekali lagi. Saya cuba lagi sekali ya. Okey, tapi so tak yang gun ini you kena ingat tekan dalam-dalam. Tekan dalam-dalam. Ini jangan gelak. Okey. Tak apa-apa. Yang ini butang ni, cuba lagi tekan perlahan-lahan. Okey, tekan perlahan. Anip nak gimana tu? Pecah. Oh, tak. Okey, contoh lagi. Salah teknikal. Bukan salah Anip, bukan salah Anip. Maaf ya. Ni biasa happen. Okey, contoh je. Apa dia kesukaran dia selain daripada apa yang Hanif Itulah yang suka tadi tu. Yang Hanif tunjukkan tu kan. Bagi mereka yang baru saja nak memegang pistol ni, balancing ataupun yang mana yang pelajar-pelajar Jin susah untuk lakukan? Tak, actually semua orang pun after trying for setengah jam, dia sudah pandai semua. Patutlah ni. It's just nak get used to kan. Sebab maknanya setengah jam. Okay, contoh mereka nak pergi kelas sekarang tengah trend kan, pergi kelas tafting dan sebagainya. Untuk 1 jam dikira berapa? So kita ikut bukan jam tapi ikut saiz lah untuk buat. Okey, ikut saiz yang mana gambar yang dia nak buat. So dia boleh buat semangat tak on dah. Okey ni. Tadi. Okey. Lebih sikitlah Risau je Jin tadi bila tengok saya. Tak tahulah jadi apa. Okey, biasanya kalau design yang sebegini, kalau yang pro yang buat, berapa lama Jin? Kalau kita yang buat lebih kurang sejam lebih lah. Sejam lebih lah. Cepat juga. Dia lebih pantas lah kan? Okey, sejam lebih. Contohnya kalau yang dah pun terhasil, inilah dia hasil-hasil yang pernah dilakukan. Yang ni buat bila MHI ni? Ini kita I think hari Sabtu je yang buat. Hari Sabtu? Beberapa jam je lah saya pasti kalau Jin yang buat. Ini 2 jam. Siap-siap semua sebab lepas buat kan you kena trimming juga, kena lekat semua. So overall proses belakang dia macam ni. Belakang dia macam ni. Kalau kalian tengok kan, ni belakang dia. Lebih kurang 4 jam lah. 4 jam. Okey, dia ada trimming yang saya paling minat dan saya rasa wanita-wanita di luar sana pun akan meminati hasil ini. Awak lock lah tu, awak lock. Ini berapa ringgit Jin? Ni 150. 150. Sebab you ada tengok dia punya 3D effect. Dia ada 3D effect tapi kalau tengok muka kita dia macam ekstra cantik. Dia ekstra cantik. Okey, apa dia Instagram ataupun social media yang nak ingin dikongsikan untuk lebih mudah mereka mendapat berhubung bersama dengan Jin? Silakan Instagram Tough Space. Ini di mana safe space untuk anda semua belajar tufting, teknik tufting bersama dengan Jin dan juga beberapa senior yang lain lah. Jin ada kawan-kawan juga yang berada di sana. Tasha pun bersama dengan Jin jugalah ya. Awak pun kepakarannya buat tufting juga. Saya biasanya tolong ajarlah student kalau orang first time gunakan. Okey, itu dia. Dalam beberapa jam bolehlah dia mahir dengan ni. Okey. Jin, terima kasih banyak-banyak. Buat tembak-tembak tu, yang ni tak habis tembak lagi. Nampak Alia macam dalam dunianya sendiri ya. Awak sampai saya kat sana tadi awak gelak kan yang Alia ya. Ini teknik yang sama. Teknik yang sama, guna peralatan yang sama. Cuma jom kita kena boleh pusing. Kameranya dekat sana. Kita ada taktik yang lain lah. Contoh kalau kat situ kita guna loop cut, yang ni loop hole. Kalau ini kita guna cut punya. Cut punya maksudnya? Cut punya kita tajam. Dekat depan dia tajam, so kita akan potong.
Dia orang akan jadi macam ada loop dekat depan, yang ni kita akan potong. Okey. Okey. Jadi tapi dia punya material untuk basic ni sama, base ni sama juga. Ya, kita akan guna canvas, kita akan guna benda yang sama, gan yang sama. Cuma dia finishing dia berbeza kan? Ya, betul. Dia ada macam fuzzy look. Wow. Jadi teknik-teknik dan juga finishing yang berbeza ni kalian akan explore lah, sebab ini satu teknik yang baru kan? Ya, maknanya kalian merupakan pioneer lah juga untuk penghasilan teknik tufting ni. Ya. Adakah yang fuzzy look ni yang terbaru berdasarkan permintaan ramai? Ya. Sekarang orang lagi suka dia nampak messy, dia nampak lembut. Seni lah kan. Betul. Berapa lama dah awak dalam bidang ni? Saya baru je 2 bulan. 2 bulan? Ya. Wow. Baru 2 bulan dah boleh. Ini semua penghasilan kalian? Ya, betul. Awak sendiri? Alia betul punya. Alia, boleh ke kalau saya nak cuba? Bagi Alia pula cuba. Tak apa, kalau tak jadi, kita jadikan. Kita jadikan dia? Kita jadikan. Okey. Teknik pegang dulu. Teknik pegang. Belakang. Bagi orang senior awak ni, senior yang dah mencuba tufting ni, cocok je. Kita cocok sini. Pastikan sambung tolak. Yang mana? Okey. Pastikan tolak. Maaf saya membototi penonton tak Okey, tolak betul-betul. Okey. Tekan naik pegang atas. Ni. Ya, betul. Okey, tarik. Ini kita tarik. Okey. Dia pun boleh tarik. Betul. Faham? So nanti cantik dia kat belakang. Cantik dia kat belakang kan, tapi ni line Sekejap, macam saya tengok dulu. maknanya kita betul-betul kena cantik ni. Okey. Kalau ni saya boleh sambungkan? Lulus. Ya, boleh sambungkan. Sambung. Kita ikutkan dia. Okey. Dia kena macam dia tu. mengikut tu. Nak pergi ke kiri, kanan sama. Sebab benangnya keluar dekat situ. Ya. Oi, sabar. Wah. Nampak tak kekok? Awak ada training kat rumah ke? Saya memang awak ada menyembah mesin benda ni. Tak, tapi memang saya sejujurnya kalau saya nak mencuba, saya akan cuba teknik ni dulu. Okey. Kan, maknanya mungkin sulaman tradisional tu dia memerlukan keselesaan yang maksimal lah untuk anda menghasilkan yang baik kan. Tapi untuk teknik tufting ni, secara jujur ni kita pun tak ada basic kan Hanif kan. Tapi awak dia bermula dengan sulaman asas ataupun terus ke tufting? Terus ke tufting. Okey, baik. Okey, nah saya pulangkan semula pistol kalian ni. Contohlah, kalau ini adalah barang Alia sendiri ke ataupun memang servis yang digunakan untuk ramai juga? Servis yang digunakan untuk ramai. Kita tak perlu pun sebenarnya ada alatan sendiri. Ya, betul. Kalau nak pergi kedai, diorang dah sediakan. Cuma kalau mereka yang meminati untuk peribadi perlu ada. Ini boleh dia belilah maksudnya. Alatan ya, betul. Mahal ke alatan dia? Mahal ya. Dia mudah, dia cepat, dalam masa 2 jam 3 jam dah boleh siap, tapi dia punya memerlukan modal yang agak tinggi. Betul. Lah macam kan? Alia, kita lihat ni tufting ni dia ada komuniti yang tersendiri Betul. Maksudnya memang ada kelas yang diikuti. Ya, betul. Kita ada kelas yang ditawarkan mengikutkan kanvas lah. Ya, saya selalu nak tanya, kalau mereka dah siapkan semua hasilnya, adakah mereka akan bawa pulang ataupun ianya patut ditinggalkan di situ? Kalau kami sediakan sampai siap. Okey. Diorang saja untuk tufting saja. Lepas tu kita orang akan potong, gam, cantikkan, trim, semua sekali kita orang yang buat. Lepas tu dalam masa 2 ke 3 hari, diorang boleh datang ambil je. Okey, nak ikut awak dekat mana media sosialnya, Alia? Okey, media sosial kami dekat Good Times DIY. Pottery ada, kita ada banyak, baking pun ada. Okey. Lifestyle pun ada. Ini dia. Good Times. Okey. Terima kasih banyak-banyak Alia. Terima kasih juga kepada Jin dan juga Tasha. Inilah hasilnya teknik tufting. Ada 2 finishing yang berbeza kalau anda dapat saksikan betul-betul kan. Ini dia lebih fuzzy, dan lebih nampak macam relax dan art dia. Dan ini dia. Logo MHI. Teknik yang sama, finishing yang berbeza. Kadang-kadang ada setengah. Betul. Kan? Dan ini hanya untuk lihat kepada kreativiti anda. Sekiranya berminat, bolehlah bersama dengan mereka dan menjadi yang hebat-hebat sebegini ya. Dan ingat hasil saya yang ni, ini yang paling mahal sekali yang kita boleh dapat. Tak apa Hanif, dia setengah jam. Dia setengah jam. Setengah jam baru okey. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Okey, kita akan rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan lebih padat dengan pengisian terutama sekali rawatan awal COVID-19. Walaupun sekarang ini kita beralih kepada fasa yang lebih baik, tapi masih lagi perlu diingatkan supaya kita tidak lupa. Segalanya seketika nanti hanya di Malaysia Hari ini.
Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini dan kami di sini sentiasa ingin mengingatkan kepada anda semua tentang kesihatan yang mana walaupun kita boleh dikatakan jarang sekali dengar tentang kes COVID-19 yang terkini tapi tidak boleh dilupakan kerana ini merupakan isu kesihatan global yang mana pastinya di antara kita masih lagi perlu berjaga-jaga dan bagaimana pengendaliannya di rumah terutama sekali. Banyak mitos, banyak fakta, banyak juga kata-kata yang mungkin menjadikan anda ragu-ragu sama ada ianya perlu ataupun tidak dilakukan, boleh ataupun tidak dilakukan dari sudut kesihatan. Dan kita ingin bersama dengan yang lebih arif dan pakar untuk berkongsi dengan anda, pakar penyakit berjangkit Dr. Yazli Yuhana bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum Doktor. Salam. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Hari ini saya tidak rasa seperti bersama dengan doktor sebab penampilan yang cukup berbeza, yang macam sedikit ranggi. Saya rasa macam lebih relax kan. Kalau jumpa doktor dia macam takut sikit kan nak dapatkan konsultasi. Okey Doktor, kita terus saja kepada perbincangan kita. Itu tak keluar lagi tu. Betul kan? Kita kata tentang COVID-19 ni walaupun kita tahu keadaan sekarang ni semakin lama semakin tidak kedengaran tapi masih lagi ada kes-kes yang berlaku. Apa yang paling penting sekali kita nak tahu pengendaliannya di rumah supaya ini tidak berebak, satu, supaya ini tidak menjadi yang lebih serius. Mungkin doktor nak kongsikan terlebih dahulu. Okey, terima kasih Anim. COVID masih ada, okey. COVID tak hilang-hilang lagi, okey. Tapi apa yang kita nampak COVID yang teruk sudah kurang. Kematian yang berlaku pada pesakit COVID pun sudah banyak jauh beza daripada zaman Delta 2020-2021. Okay? So dari segi pengamal kesihatan, bila dengar raja pesakit ada COVID, kita tak lagi menggelabah macam dulu. Betul, okay? Betul. So kebanyakan pesakit memang kita suruh kuarantin di rumah. Kuarantin tu masih wajib sebab kita ada virus tu, kita still akan pass kepada orang lain. Okay? Maksudnya selagi pesakit tu bukan berisiko tinggi, okay, dah divaksin, okay, memang kita akan nasihat duduk di rumah. Okay. Duduk di rumah, kalau di rumah tu kita ada orang rumah yang berisiko tinggi, so kita kena jaga-jagalah. Walaupun serumah, kita jangan pass COVID dekat dia. Betul. Okay. So duduk bilik berasingan, okay, guna toilet berasingan. Okay. Itu dari satu aspek nak cegah kita pass COVID tu kepada orang. Betul. Tujuan utama doktor suruh duduk di rumah sebab kita tahu diorang tak akan jadi teruk. Teruk maksudnya COVID tu tak turun paru-paru, buat diorang mengah, buat diorang lagi teruk. Okay. Sebab tu kita suruh duduk rumah. Tapi bila duduk rumah, kita tahu diorang akan okey, tapi kita tak mahu orang lain di rumah yang tak okey. Yang ada risiko-risiko kesihatan lain untuk mendapat COVID yang teruk. Faham? So, you stay at home, good, isolate betul-betul, tapi dalam masa yang sama pastikan orang di rumah tu tak ada dapat simptom COVID. Supaya mereka pula yang tak teruk. Ya, betul. Selepas beberapa tahun kita berperang dengan COVID ni, saya rasa kecaknaan kita terhadap sudut kesihatan terutama sekali melayani COVID-19 ini semakin lama semakin tinggilah kan, peningkatan kesedaran dan sebagainya. Tapi ada juga yang masih lagi mengamalkan pendapat-pendapat tradisional mereka, contohnya macam minum air kelapa, katanya boleh merebahkan dan membunuh virus dan sebagainya. Apa pendapat doktor untuk pendapat sebegitu? Siapa dapat jumpa penawar COVID memang dia yang patut jadi Menteri Kesihatan sekarang. Amin, kalau betul benda tu kita dah gantung buah kelapa dekat ICU, dekat hospital, okey, air kelapa tu masuk terus dalam darah dia. So yes, waktu COVID datang menyerang negara, kita para pengamal kesihatan memang menggelabah. Kita cuba try apa-apa ubat yang ada untuk try rawat. Okay? Tapi of course benda yang tak betul tu tak betul. Okay? So dari segi saintifiknya tak ada bukti yang dalam kes ni air kelapa boleh membunuh virus. Okay? Maksudnya apa-apa yang kita nak buat, benda tu kena bunuh virus tu. Baru dia berkesan. Okay? Apa-apa pun waktu kita dapat penyakit, COVID ke apa-apa ke, okay, yang buat kita lemah, yang buat kita kurang minum, kita perlu hydratekan diri kita. Okay? Minumlah apa pun. Okay? Selagi benda tu tak menyebabkan penyakit tu lagi teruk, saya tak kisah. Air kelapa ke, air oren ke, air apa ke, as long as you minum, you should be fine. Menambahkan hidrasi. Menambahkan hidrasi. Tapi adakah benda tu membunuh virus? Pastinya tidak. Herba, pengambilan suplemen, pengambilan vitamin, bagaimana pula kita harus memahami ketiga-tiga ini membantu untuk mengurangkan keadaan COVID-19, Doktor? So, herba dengan vitamin ini dua benda berbeza. Okay? Kita perlu vitamin untuk boost immune system. Okay? Tapi dalam konteks COVID,
kalau dah kena COVID, tak payahlah kita telan vitamin banyak-banyak sebab tak guna. Okay, so kita kena prepare badan kita sebelum dapat COVID contohnya. Okay, maksudnya make sure kita sihat, diet sihat, gaya hidup sihat sebelum dapat COVID. So bila dah dapat COVID, badan cuba lawan virus dengan betul. Okay, herba bahaya. Okay, so bila kita ada penyakit jangkitan, okay, tak semestinya COVID lah. Apa sahaja jangkitan, hati ni fungsi dia macam custom. Okay? Dia akan tapis segala benda yang masuk dalam badan. Okay? So bila kita dapat COVID, hati ni dia kerja lebih. Okay? Dia bekerja lebih untuk tolong badan kita. So as much as possible, kita tak mau buat hati tu lagi terbeban. Okay? Ubat-ubat memang akan buat hati kacau. Betul. Okay? Kalau ubat tu ubat hospital, doktor tahu. Kita tahu ini side effect dia. Okay? Hati kacau kita boleh berhenti. Kalau ubat herba tu problem. Kita tak belajar, kita tak tahu. Orang yang jual herba pun tak tahu exact content. Betul, dia hanya menjual saja. Okey, yang terakhir untuk beberapa saat ini, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyatakan bahawa COVID bukan lagi kecemasan kesihatan awam. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kenyataan itu, Dr. Secara ringkas? So means saya dah tak pakai mask, you tak pakai mask, tak payah nutup muka. Okey, maksudnya kita dah tak risau kalau COVID tu tersebar antara kita sebab kita tak akan mati. Okey, maksudnya tak perlu cemas. Cemas maksudnya COVID turun paru-paru, kita mengah, kita mati. Okey, itu yang WHO kata kecemasan. Okey. So dalam konteks ni tak perlu cemas sebab walaupun kita dapat COVID, risiko untuk dapat komplikasi tak ada sebab badan dah ada vaksin, immunity tu dah bagus. Okey. So that's what it means lah. Ya, itu dia satu penjelasan yang begitu padat dan saya sukakan bahasa yang doktor gunakan supaya mudah kita fahami. Kita harap juga penonton di luar sana mendapat manfaat daripada perkongsian daripada Dr. Yazli Yuhana, pakar penyakit berjangkit, berkongsi dengan kita ianya tidak akan hilang. Mungkin lambat lagi kita betul-betul tak ada dengar tentang COVID-19. Masih lagi ada sedikit perkongsian untuk manfaat kita bersama. Baik, Hanif Miswan juga ada perkongsiannya. Jom kita bersama dengan Hanif. Silakan Hanif. Baik, terima kasih Anim. Kalau tengok di atas meja ni ada perkongsian yang saya nak bawakan. Ini bersempena dengan Hari Kari Malaysia Babas. Jadi kita nak jemput anda semua untuk mai pakat ramai-ramai, kunjungi booth Babas di Carnival Jom Heboh Babas dan dapatkan pelbagai produk keluaran Babas bermula 28 hingga 30 Julai ini pada hujung minggu inilah ya di Stadium Negeri Pulau Pinang Batu Kawan. Tawaran menarik serta hadiah menanti hampa di booth Babas dan dapatkan pelbagai produk keluaran Babas percuma sempena Hari Kari Malaysia Babas di Carnival Jom Heboh Babas. Jumpa anda semua di sana. Okey, mai pakat ramai-ramai. Kita join Carnival Jom Heboh. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepas ini saya nak bersama dengan bukan seorang tapi dua orang yang popular baru saja dinobatkan bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Jangan ke mana, okey? Ni nak mai, nak habak mai. Awak ni? Nak habak mai. Okay. Pada orang utara, Perak, Kedah, Pulau Pinang. Datang ke Carnival Jom Heboh, terus Melayu. Datang ke Carnival Jom Heboh dan beramai-ramai ke booth kumpulan wang simpanan pekerja KWSP di dataran Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan. Pelbagai perkhidmatan dan informasi berkenaan produk-produk KWSP. Anda juga boleh menikmati pelbagai aktiviti 9 pagi sampai 9 malam. Okey, ada juga ada claw machine yang boleh anda menangi Aeon voucher bernilai RM3,000, pemberian popcorn percuma. Banyak lagi hadiah-hadiah menarik. Carnival ni selama 3 hari ya ni. Ingat, KWSP menanti kunjungan anda di booth KWSP Dataran Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan. Mai pakat ramai okey, tapi sekarang pun mai pakat tengok kami sebab bukan Anim je lah bunga yang ada kat sini. Kita nak perkenalkan dua. Anim dah tak jadi bunga dah. Betul. Dah jadi bunga teh ayam dah bila dah ada dua bunga ni di sini. Awak dah jadi dahan saja. Kita nak perkenalkan dan berikan ucapan tahniah kepada dua pemenang bagi anugerah bintang popular. Kita ada Sofia Al-Barakbah, aktris filem popular APPBH ke-35. Tahniah Sofia. Ya, tahniah Sofia. Dan juga kita ada Sally Hu. Sally Hu? Sally here. Kita ada bersama dengan Sally Hu juga, merupakan TikTokers popular di anugerah APPBH yang telah pun berlangsung pada minggu lalu. Tahniah. Dan hari ini baru kita bersua muka. Betul. Sofia dah pernah lah. Pernah datang ke MHI. Sally kita baru pertama kali kan. Jumpa di TikTok je tengok-tengok dia. Followers million. Masalah kita bisa saksikan. Okey, Sofia. Adakah ini kejutan bagi awak untuk menangi anugerah pada kali ini, Sofia? Ya, memang sangat terkejut. Sofia memang tak sangka langsung sebab pesaing lain semua nama hebat kan. So agak terkejut bila diorang announce nama Sofia. Sofia macam
Betul ke ni? Ini tahun keberapa Sofia dalam industri? Tahun keempat. Tahun keempat dalam industri telah pun memenangi anugerah filem popular kan, actress filem popular. Ini satu yang luar biasa lah dalam pencapaian kan. Pencapaian sangat insya-Allah. Apa yang rasanya dalam kategori mana sepanjang lakonan yang dilakukan membawakan watak itu mendapat tempat sehingga memenangi actress filem popular ni? Filem-filem Sofia, so far Sofia ada Nimalan, Jangka Dalam Hari, ada Hantu, Pasal Kau, ada Hantu 2. So 5 filem ni lah yang dapat tempat di hati peminat masing-masing kan. Itu dia. Okey. Selihu ni kita bawa dari media sosial, tak perlu diperkenalkan lah ya. Memang content creator yang hebat. Followersnya saya tengok baru check tadi lah 2.6 juta ya. Bagi sikit boleh? Sikit je. Saya nak yang 0.6 tu je. Yang 2 tu ambil lah. Yang 0.6 je bagi kita. Jadi sebenarnya mungkin, tapi di Malaysia hari ini ada yang belum betul-betul mengenali awak kan. Siapa Sally Hu ni sebenarnya? Who is Sally Hu? Okey, so nama Sally tu bukan nama betul sebenarnya. Okay. Nama Sally adalah Nur Salihah Aimuni. Okay. Nama samaran kita Sally. Sebab daripada sekolah memang guna nama Sally. Nampak macam glamour sikit. Kau nak glamour betul lagi. Glamour betul. Kan? Nama tu TV. Mula-mula kat TikTok je. Maknanya ada satu milestone saya kira yang berbeza. Sally terkejut Sally dengan kemenangan ini? Sangat terkejut. Sangat terkejut. Kalau boleh tengok masa Sally, diorang announce nama Sally tu memang tengah angan luas. So memang tak expect. Memang tak boleh cover lah muka masa tu. Sebab kawan-kawan yang tercalon pun macam hebat-hebat. Betul. Betul. Tu saya setuju. Ini momennya ya? Saya setuju sebab apa? Sally bertanding dengan mereka yang juga famous Hanif, yang popular. Hafiz Mahmad dan juga Ryan. Siapa lagi? Ramai lagi kan TikTokers yang semuanya memang kita nampak bersaing dengan konten-konten yang tersendiri. Jadi bila Sally Hu dinobatkan sebagai pemenang, dia punya fans dia bukan main seronok masa tu kan. Alhamdulillah. Sehingga kini mereka adalah yang antara membantu Sally untuk naik juga kan. Fans Sally. Betul. Kalau tak ada follower Sally, fans Sally, maybe Sally takkan berada dekat MHI. Betul. Okay, Sofia, mungkin sebelum ni ramai yang lebih mengenali awak sebab awak berlakon kedua-duanya, drama dan juga filem kan. Dan drama memang menyelah, filem juga dengan beberapa filem seperti awak sebutkan tadi. Selepas ini, maksudnya adakah dengan trofi ni awak akan lebih fokus kepada filem untuk mengekalkan kejuaraan kemenangan ini, Sofia? Sebab sekarang ni Sofia kan banyak fokus drama. So selepas menang anugerah filem ni, Sofia rasa Sofia akan melebihkan karya filem Sofia. Jadi yang terbaru mungkin ada yang dikongsikan ke ataupun? Okay, insya-Allah mungkin bulan Oktober ni Sofia akan start syuting. Okey. Anik cakaplah dulu saya nak tengok Sofia. Kenapa? Awak tengok tak apa, jangan saya yang tengok. Anik tak boleh lah. Anik tak boleh. Dia jadi macam mana tahu bila duduk sebelah Sofia, dia macam nak tengok muka dia. Terlalu cantik di sini ya. Kita baca seperti seketul kentang di sebelah sini. Tadi rasa macam dah cantik dah. Tadi memang dah cantik. Tadi rasa memang cantik. Tapi lepas Sofia masuk, dia jadi macam tak apa. Sabar ni. Awak dah makin... Jom kita. Okey. Sally. Penghargaan ini pastinya ada individu-individu tertentu yang membantu Sally, terutama sekali mungkin keluarga dan sebagainya. Bagaimana sokongan mereka daripada awal, daripada followers setakat 14,000 masa tu. Kan mungkin 10,000 macam followers kita. Kan? Macam mana sehingga ke 2.6 yang mengikuti anda di social media ni? Okey, sebenarnya Sally memang tak expect pun Sally akan dapat 2.6 juta followers. And pada awal Sally main TikTok pun Sally memang tak mengharapkan ia sampai dapat award, dapat masuk TV ke apa. Sebab kita memang buat konten atas rasa kita minat. Sebab kita minat makeup, so kita minat buat content creating. So kita jumpa kawan-kawan dekat TikTok, ramai-ramai kawan kan. So memang tak expect langsung. So bila makin lama TikTok makin recognize, makin lama ada orang recognize Sally. So daripada situ dia membuatkan Sally rasa membuat-buat lagi untuk buat konten. Dia lagi untuk appreciate kan? Lagi yang follow Sally, yang support Sally. Betul. Dia kalau buat konten tak ada orang tengok, dia memang betul. Tapi yang penting konsisten lah Sally. Betul. Sally melihat kepada nak konsisten untuk menghasilkan konten-konten yang berkualiti ni. Macam mana Sally? Sangat susah nak konsisten sebab sebab Sally dah main TikTok daripada PKP, awal PKP. So ada at some point yang Sally rasa macam nak give up buat konten. Sebab rasa macam I tak boleh nak catch up lah buat konten. Sebab Sally perlukan at least satu hari untuk satu video dalam 4 ke 5 jam untuk siap recording and edit apa semua, nak tengok balik okey ke tak.
So kadang-kadang idea pun dah tak ada. Itu yang buatkan kita jadi exhausted sangat-sangat. Belum kira file hilang lagi. Betul. Korak video hilang je kan. Sofia dah angguk-angguk. Video tak jadi. Kan? Saya rasa Sofia boleh fight ni untuk TikToker nanti. Mungkin. Sofia. Yang terakhir daripada Sofia, ucapan terima kasih kepada peminat. Silakan. Okay, kepada semua peminat Sofia yang telah mengundi Sofia. Sofia nak ucap terima kasih sangat-sangat. Tanpa peminat dengan orang yang support Sofia, Sofia takkan berada di sini. So, kejayaan Sofia semua sebab korang semua. Okey, start. Saya suruh Anik tengok depan. Kenapa? Saja suruh tengok depan, jangan tengok sini. Okey, Sofia, terima kasih banyak-banyak Sofia. Baik, kita sangat fokus tengok Sofia cakap. Cantik sangat hari ni. Hari ni ada bunga-bunga cantik di sini. Tapi besok pun jangan tak tengok kami. Petang-petang tak ada bunga. Esok ada satu lagi topik yang cukup menarik, iaitu penyakit hepatitis. Betul, itu isu kesihatan yang akan bawakan kepada anda. Tahniah guys, semoga terus berkarya dan terima kasih kerana menonton kami di Malaysia hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.